Jauh sebelum nama Melaka terukir dalam lipatan sejarah dunia sebagai pelabuhan kosmopolitan, ia hanyalah sebuah perkampungan nelayan yang terpencil. Terletak di pesisir selat paling sibuk di dunia, para nelayan dan orang laut menjalani kehidupan sederhana, tidak menyedari takdir agung yang menanti. Perairan ini adalah laluan perdagangan yang sibuk, namun daratannya masih sunyi, menantikan seorang pemimpin berwawasan untuk membangkitkan potensinya. Siapa sangka, kampung kecil yang dibayangi hutan bakau ini bakal berubah menjadi pusat sebuah empayar maritim yang disegani. Kisah kebangkitan Melaka bermula dengan pelarian seorang putera raja dari Palembang, pewaris terakhir empayar Sriwijaya yang kian pudar. Nama beliau ialah Parameswara. Pada akhir abad ke-14, kerajaannya diserang dan ditakluki oleh empayar Majapahit. Terpaksa meninggalkan takhta dan tanah air, Parameswara bersama pengikut setianya melarikan diri demi mencari tapak baru untuk membina semula kuasanya. Pelarian ini adalah satu pengembaraan yang penuh dengan bahaya dan keazaman yang tidak pernah padam, satu perjalanan yang akan mengubah nasib seluruh rantau ini. Destinasi pertama mereka ialah Temasek, kini dikenali sebagai Singapura. Di sana, cita-cita Parameswara mendorongnya untuk bertindak drastik. Beliau membunuh pemerintah tempatan dan merampas kuasa. Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama. Tindakannya mengundang kemurkaan kerajaan Siam, penaung Temasek. Sekali lagi, Parameswara terpaksa melarikan diri, kali ini ke utara menyusuri pantai barat semenanjung Tanah Melayu. Beliau dan pengikutnya yang letih terus mencari sebuah tempat yang selamat untuk memulakan hidup baru. Akhirnya, mereka tiba di muara Sungai Bertam. Ketika sedang berehat di bawah sebatang pokok yang rindang, satu peristiwa luar biasa berlaku. Seekor kancil kecil yang diburu oleh anjing-anjingnya, tiba-tiba berpaling dan dengan berani menendang anjing pemburu itu sehingga jatuh ke dalam sungai. Parameswara terpegun. Beliau melihat keberanian haiwan kecil itu sebagai satu petanda yang amat baik. Jika seekor kancil mampu mengalahkan lawannya yang lebih besar, maka tempat ini pastinya bertuah. Ia adalah simbol bahawa yang lemah boleh bangkit menentang yang kuat. Terinspirasi, beliau bertanya nama pokok tempatnya berteduh. Pokok Melaka, tuanku. Maka, Parameswara pun mengisitiharkan, disinilah kita akan mendirikan sebuah negeri baru, dan ia akan dinamakan Melaka. Namun, keputusan Parameswara bukan hanya berdasarkan petanda. Sebagai pemimpin yang bijak, beliau juga melihat kelebihan strategik lokasi tersebut. Muara sungainya dalam dan terlindung daripada angin monsun, sebuah pelabuhan semula jadi yang sempurna. Kedudukannya di titik tersempit Selat Melaka memberikannya kuasa untuk mengawal lalu lintas perdagangan. Sebuah bukit berdekatan pula menyediakan tapak ideal untuk kubu pertahanan. Gabungan antara petanda mistik dan perhitungan strategik inilah yang meletakkan batu asas bagi kebangkitan sebuah empayar. Dari sebuah kampung nelayan, Melaka kini bersedia menempa takdirnya. Di bawah Parameswara dan para penggantinya, Melaka bukan sekadar berkembang, ia meledak ke persada dunia, berubah dari sebuah perkampungan nelayan yang sederhana menjadi hub komersial terpenting di Asia Tenggara. Kebangkitan yang mendadak ini bukanlah satu kebetulan, tetapi hasil daripada kepimpinan yang berwawasan serta gabungan sempurna antara geografi, strategi, dan diplomasi. Lokasi strategiknya di titik tersempit Selat Melaka merupakan aset semula jadi terbesarnya. Laluan air ini adalah arteri utama yang menghubungkan Lautan Hindi ke Laut Cina Selatan. Pelabuhannya yang dalam dan terlindung menawarkan tempat perlindungan yang selamat daripada tiupan angin monsun, memaksa pedagang dari timur dan barat untuk menunggu angin bertukar arah. Melaka menjadi tempat persinggahan wajib mereka, mewujudkan sebuah pasar yang teratur dan menjadi tumpuan. Di sinilah khazanah dunia bertemu. Rempah ratus dari Kepulauan Maluku, tekstil dari India, serta sutera dan porselin terbaik dari dinasti Ming, semuanya melalui pelabuhannya yang sibuk. Namun, lokasi sahaja tidak mencukupi. Sultan-Sultan Melaka menubuhkan sistem pentadbiran yang sangat cekap dan selamat, diketuai oleh bendahara yang berkuasa, kestabilan terjamin, manakala Shah Bandar menguruskan pelabuhan dengan teliti. Undang-undang Laut Melaka dikuatkuasakan, menjamin amalan perdagangan yang adil, dan menarik para pedagang yang mencari keselamatan. Kemudahan cemerlang seperti gudang yang selamat, sistem timbangan yang seragam, dan mata wang yang boleh dipercayai, terus mengukuhkan reputasi Melaka sebagai destinasi perdagangan utama. Paling penting, pemerintah Melaka berjaya mendapatkan sekutu yang kuat, Empayar Cina.
Misi diplomatik yang dimulakan oleh Parameswara memuncak dengan hubungan ufti bersama dinasti Ming. Perikatan ini, yang dilambangkan oleh Pelayaran Agung Laksamana Cheng Ho, memberikan jaminan keselamatan yang ampuh. Dengan ancaman daripada saingan serantau seperti Siam dapat dineutralkan oleh naungan China, Melaka dapat menumpukan sumbernya untuk memupuk perdagangan dan kemakmuran. Gabungan tuah geografi, kebijaksanaan pentadbiran, dan kemahiran diplomatik ini telah melahirkan sebuah empayar perdagangan yang pengaruhnya akan bergema selama berabad-abad. Di sebalik kemegahan Sultan, terletaknya jentera pentadbiran yang menjadi nadi kepada empayar Melaka, dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Struktur yang sistematik ini memastikan setiap aspek pemerintahan, dari istana hingga ke pelabuhan, berjalan dengan lancar dan teratur. Di puncak struktur pentadbiran ini berdiri bendahara, jawatan yang setaraf dengan Perdana Menteri moden. Beliau bukan sahaja penasihat utama Sultan, tetapi juga Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Darat dan Ketua Hakim. Kebijaksanaan dan kepimpinan bendahara, terutamanya Tun Perak yang legenda, yang berkhidmat di bawah 4 Sultan, menjadi tulang belakang kepada kestabilan dan pengembangan kuasa Melaka. Beliau memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksanakan dengan cekap, menjadikan Melaka sebuah kuasa yang disegani. Di lautan pula, kuasa Melaka dikawal oleh Laksamana, Panglima Angkatan Laut yang gagah berani. Tugasnya adalah untuk melindungi laluan perdagangan yang sibuk di Selat Melaka daripada ancaman lanun dan kuasa pesaing. Laksamana, yang sering dikaitkan dengan pahlawan terbilang Hang Tuah, mengetuai sebuah armada yang kuat, memastikan para pedagang dapat berlayar dengan selamat. Kecekapan Angkatan Laut ini menjamin aliran masuk kekayaan yang berterusan ke pelabuhan Melaka. Di darat, ketenteraman awam dan kelancaran urusan harian dipelihara oleh Temenggung, yang bertindak sebagai ketua polis dan penguasa bandar. Beliau memastikan undang-undang dipatuhi di pasar, jalan raya, dan kawasan awam. Manakala di pelabuhan, Syah Bandar atau Ketua Pelabuhan memainkan peranan yang amat kritikal. Mereka menguruskan ribuan kapal yang berlabuh, menetapkan cukai, dan menguatkuasakan peraturan perdagangan. Terdapat beberapa Syah Bandar yang dilantik untuk mengurus kumpulan pedagang yang berbeza, satu sistem yang menunjukkan kecekapan Melaka dalam mengendalikan kepelbagaian antarabangsa. Kestabilan ini diperkukuhkan lagi oleh satu sistem perundangan yang komprehensif dan adil, dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka. Undang-undang bertulis ini merangkumi segala-galanya, daripada jenayah seperti kecurian dan pembunuhan, kepada hal-hal sivil seperti urusan tanah dan hutang. Ia menyediakan satu rangka kerja yang jelas dan telus, memberikan keyakinan kepada penduduk tempatan dan pedagang asing bahawa keadilan akan ditegakkan. Kewujudan undang-undang yang sistematik ini menjadikan Melaka sebuah tempat yang selamat dan teratur, menarik lebih ramai pedagang untuk menetap dan berdagang. Selain itu, sebagai sebuah empayar maritim, Melaka turut menggubal Undang-Undang Laut Melaka. Kanun khusus ini menggariskan peraturan pelayaran dan perdagangan di laut, termasuk tanggungjawab nakhoda, hak anak kapal, dan prosedur perdagangan. Ia adalah bukti pemahaman mendalam Melaka tentang selok-belok perdagangan antarabangsa dan menjadi rujukan utama bagi para pelaut di seluruh Kepulauan Melayu. Namun, kejayaan Melaka bukan hanya terletak pada kekuatan tentera atau kebijaksanaan pentadbirannya. Ia turut didorong oleh satu kuasa yang menyatukan jiwa dan raga masyarakatnya, agama Islam. Sejak pemerintahnya memeluk Islam, agama ini diisytiharkan sebagai agama rasmi. Islam menjadi faktor penyatuan yang kuat, mewujudkan satu ikatan persaudaraan atau ummah di kalangan pedagang Islam dari Arab, Parsi, India, dan seluruh Nusantara. Kepercayaan yang dikongsi bersama ini memudahkan urusan perniagaan dan membina rangkaian kepercayaan yang merentasi sempadan geografi. Melaka tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berkembang sebagai pusat penyebaran dan pengajian Islam yang terkemuka di rantau ini. Para ulama dan pendakwah dari seluruh dunia Islam berkumpul di sini, menjadikan istana dan masjid-masjid Melaka sebagai pusat intelektual. Dari sinilah ajaran Islam disebarkan secara meluas ke kerajaan-kerajaan jiran, melalui hubungan perdagangan, diplomatik, dan perkawinan diraja. Pengaruh Melaka sebagai pusat tamadun Islam meninggalkan kesan yang mendalam di seluruh Kepulauan Melayu. Di tengah-tengah kepelbagaian lebih 80 bahasa yang dituturkan di pelabuhannya, satu bahasa muncul sebagai jambatan komunikasi, bahasa Melayu. Ia menjadi lingua franca, bahasa perantaraan yang digunakan oleh semua,
dari pedagang Gujarat hinggalah ke saudagar dari Cina. Kesederhanaan struktur dan penggunaannya yang meluas menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi untuk urusan pentadbiran, diplomasi, dan perdagangan. Penggunaan tulisan Jawi yang diadaptasi dari skrip Arab membolehkan penghasilan karya-karya agung seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Warisan bahasa inilah yang dibentuk dan disebarkan oleh Empayar Melaka yang terus hidup sehingga ke hari ini menjadi asas kepada bahasa kebangsaan Malaysia dan Indonesia. Inilah bukti terunggul betapa mendalamnya pengaruh Melaka, sebuah empayar yang legasinya bukan sahaja terukir pada batu, tetapi juga hidup dalam pertuturan jutaan manusia. Walaupun Empayar Melaka akhirnya tewas kepada kuasa asing, legasinya tidak pernah pudar. Kebangkitan Melaka dari sebuah perkampungan kecil membuktikan bahwa dengan kepimpinan yang bijak, diplomasi dan sistem yang teratur, sesuatu yang kecil mampu menjadi sebuah empayar yang agung. Ia adalah bukti kegemilangan tamadun Melayu yang kekal abadi.